Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi ini cuaca walaupun tak terang redup tetapi sudah berhenti hujannya. Baiklah rakan-rakan sekalian, pada hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan ikut aktiviti Kak Tina, iaitu lanjutan daripada video semalam di mana Kak Tina telah menggunting pakaian. Dan hari ini Kak Tina nak lanjutkan proses yang berikutnya, iaitu menjahit di bahagian tepi pakaian yang telah Kak Tina gunting. Dan sekarang ni Kak Tina dah mula menjahit di bahagian tepi pakaian. Yang ini dipanggil sebagai keket. Keket itu adalah berbentuk empat segi juga. Dan keunikan baju kurung ni sebenarnya semua potongannya berbentuk empat segi. Empat segi tepat, empat segi memanjang dan juga empat segi lebar. Baiklah, ini adalah bahagian badan, juga empat segi tapi dia panjang mengikut labuh si pemakainya. Ya. Jadi sekarang Kak Tina dah jahit di bahagian badan. Dia ada dua keping, satu depan dan satu bahagian belakang. Baiklah rakan-rakan sekalian, Kak Tina lanjutkan lagi dengan bahagian-bahagian yang lain. Dan ini kalau tak silap Kak Tina bahagian tangan. Tangan juga empat segi. Dan proses pembuatan baju kurung ni, kalau untuk menjahitnya dia agak mudah, ya. Dan sekarang ni Kak Tina dah pergi bahagian mencantum. Jadi Kak Tina tak tunjukkan semualah bahagian jahit tepi tersebut. Dan cantuman di bahagian ini iaitu bahagian keket dan juga bahagian pesak. Ya. Okey, jadi ada dua keping bahagian pesak, satu depan, satu belakang yang dicantum dengan keket tadi. Keket ni sebenarnya terletak di bahagian ketiak. Dan bahagian pesak ini ada beberapa bentuk, ya. Pertama dikenali sebagai pesak gantung. Biasanya digunakan untuk buat baju kurung pahang. Dan ada juga pesak yang dipotong terus tanpa keket. Dan pesak untuk baju kurung pahang. Dan satu lagi baju kurung riau hampir sama, cuma di bahagian leher baju kurung pahang agak berbeza dengan baju kurung riau. Dan yang Kak Tina buat ini adalah baju kurung tradisional yang mana sangat disukai oleh gadis-gadis atau ibu-ibu atau mak-mak, ya, untuk memakainya kerana dia boleh dibawa ke mana sahaja, contohnya di tempat kerja, kemudian di majlis-majlis kenduri ataupun majlis-majlis formal yang lain. Dan baju kurung ni sebenarnya dia ada beberapa kategori. Satu kurung pahang, satu kurung riau dan satu lagi kurung moden. Untuk kurung moden ni dia berbeza dengan potongan baju kurung tradisional. Dan kain yang digunakan adalah mengikut fashion atau trend yang terkini, ataupun boleh juga contohnya kain songket
bukan pure songket lah, songket yang dikenal sebagai songket printed, ya. Dan sekarang ni Kak Tina sedang menjahit piping kerana sahabat Kak Tina ni suka pakai piping. Piping ni adalah satu tali, ya, yang Kak Tina guna ni berwarna gold, yang memang ada jual di kedai. Sebenarnya pemasangan piping ni untuk membantu agar baju tersebut lebih kemas, ya, lebih kemas kedudukannya di badan. Dan warna piping ni pelbagai dan boleh digunakan di mana-mana bentuk kain. Okay. Kalau baju kurung tradisional biasa, dia tak guna piping, terus jahit saja. Tapi Kak Tina kena ikut permintaan customer lah, ya. Okey, jadi Kak Tina tak tunjuk semua pemasangan piping ni. Dan sekarang ni adalah pemasangan leher. Sebenarnya ada beberapa proses untuk pemasangan leher ni. Pertama, Kak Tina gunting kain lembut atau kain gam tadi dan lekatkan kepada kain yang sepatutnya yang sama warna dengan baju, dan di striker atau di iron supaya kain tu melekat pada kain, dan kemudian dipotong mengikut bentuk yang telah dibuat tadi. Baiklah rakan-rakan sekalian, bahagian yang paling suka untuk membuat baju kurung ni adalah bahagian leher. Sebab Kak Tina guna pelapit. Kalau baju kurung tradisional zaman dahulu lah, cara pembuatannya tidak gunakan pelapit kain lembut tu. Dia guna kain biasa, iaitu kain daripada baju yang sama, daripada kain yang sama, kemudian dijahit dan dipanggil apa? Dia ada istilah dikait ataupun dibuat aksesori tambahan di bahagian leher. Itu bergantung kepada kemahiran jahitan yang dikenali sebagai jahitan mata lalat dan juga jahitan sembat, ya, jahitan tulang ikan lah, ya. Jadi kalau salah Kak Tina mohon maaf sebab dah lama Kak Tina tak gunakan jahitan tersebut. Lagipun untuk jahitan itu memerlukan masa yang agak panjang dan kos untuk pembuatannya juga lebih mahal. Jadi kebanyakan sekarang ni ramai di antara pemakai baju kurung ni dah pakai tudung. Jadi untuk bahagian leher tersebut tidak perlukan hiasan. Kalau zaman dulu pemakaian tudung ini tidak merata, jadi kebanyakannya perlukan penampakan hiasan di bahagian leher baju kurung tadi. Baiklah sekarang rakan-rakan sekalian, bahagian leher sudah jadi dan inilah hasilnya. Jadi Kak Tina letakkan peniti supaya kedudukan baju kurung tadi, kedudukan leher di bahagian atas itu lebih kemas. Jadi sekarang ni Kak Tina jahit tindih di bahagian leher tersebut supaya lebih kemas dan supaya dia tidak terbuka. Sebenarnya tadi waktu Kak Tina pinkan pada peringkat awal tadi, Kak Tina berhenti solat dulu. Jadi sekarang ni Kak Tina dah lanjutkan. Bahagian leher ni agak rumit sikit. Kalau bahagian lain tu simple. Apalagi ada customer yang lebih suka semua di bahagian tangan dan juga bahagian bawah baju dijahit dengan mesin. Itu lebih mudah. Tapi ada customer yang inginkan supaya Kak Tina jahit silang pangkah menggunakan tangan.
Sebenarnya ada teknik yang menggunakan jahitan mesin untuk kelim di bahagian bawah dan di bahagian tangan. Cuma Kak Tina belum praktikkan lagi jahitan tersebut. Biasanya biasanya Kak Tina akan praktikkan di baju Kak Tina sendiri. Kalau dah okey, barulah Kak Tina akan buat di baju customer. Yalah, kalau salah baju sendiri kan. Ini baju customer, belum lagi kainnya lagi, harganya pasti ada kain yang mahal ya. Contohnya kain sutra, itu mahal harganya. Jadi tak sanggup Kak Tina nak ganti. Jadi untuk menjahit baju ni sebenarnya kena berhati-hati supaya tidak tersalah potong ataupun berlaku insiden-insiden yang tidak diinginkan. Baiklah rakan-rakan sekalian. Sekarang bahagian leher pun dah selesai. Pergi bahagian pencantuman pula. Sebenarnya selepas Kak Tina jahit piping tadi, Kak Tina streka. Cuma Kak Tina tak tunjukkan sebab sewaktu menstreka baju, jadi Kak Tina terpaksa tutup lampu. Jadi kalau di video kan agak gelap. Ya. Jadi sekarang ni bahagian pencantuman antara tangan dengan badan. Tu yang Kak Tina kata baju kurung ni dia unik sebab semuanya bentuk 4 segi. Jadi pencantuman itu dilakukan mengikut step-step yang telah ditetapkan. Sebenarnya jahitan piping ni ada 2 jenis. Ada yang ditindih dari dalam dan ada yang ditindih dari luar. Ada customer yang memang suka ditindih dari dalam dan ada customer yang suka ditindih dari luar jahitannya, sebab itu cita rasa masing-masing. Jadi Kak Tina ikut sajalah permintaan customer. Jadi baiklah rakan-rakan sekalian, video Kak Tina pun dah sampai ke penghujung. Diharap rakan-rakan tidak bosan untuk menonton video ini. Dan Kak Tina juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi like, subscribe dan juga komen di video Kak Tina. Dan tak jemu-jemu hadir di video Kak Tina, memberi support kepada channel Kak Tina. Dan Kak Tina juga mohon ribuan kemaafan andainya ada tutur kata atau bicara yang kurang lancar di pagi hari ini. Maklumlah, bulan puasa. Jadi bukan salahkan bulan puasa, tak. Yalah, maklumlah sebab bulan puasa ini banyak kekurangan kita yang perlu kita perbaiki. Baiklah sekarang rakan-rakan, Kak Tina juga mohon ribuan kemaafan sekali lagi. Kerana menampilkan aktiviti Kak Tina seperti ini. Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak berapa nak faham. Tapi ini merupakan salah satu pendedahan kepada rakan-rakan yang mana mungkin tidak tahu bagaimana cara menjahit baju kurung. Sebenarnya ada bagi yang agak mahir, itu kuranglah kesulitannya ya. Tapi yang baru belajar mungkin perlukan skill untuk menjahit lebih mahir lagi. Jadi sebenarnya apa juga kerja yang kita lakukan itu pasti akan ada kesulitan-kesulitan yang perlu kita atasi. Baiklah rakan-rakan sekalian, video Kak Tina pun dah sampai ke penghujung. Kak Tina juga mohon dari rakan-rakan supaya subscribe dan like serta komen di video Kak Tina, dan kalau sudi boleh share dengan rakan-rakan yang lain. Jumpa lagi for the next video. Thanks for watching my video, dan sambungan part 3 nanti untuk jahit kainnya pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan selamat berpuasa. Bye-bye.